Assalamualaikum guys, welcome back. Aku tak sangka kita dah sampai dekat satu zaman yang mana kita perlu sembang pasal hal ni, memandangkan pada aku ini merupakan perkara ni merupakan asas dalam agama kita. Aku rasa ramai antara kita memang dah pernah dengar quote puasa tapi tak solat, puasa sah tapi tak diterima. Dan baru-baru ni tersebar balik quote ni dan juga jadi viral dekat beberapa grup dekat social media. Bukan sebab apa yang di quote tu, tapi sebab orang yang respon pada quote tu. Jadi kisah dia aku scroll lah dekat social media dan kemudian aku ada perasan satu posting daripada seseorang dekat grup B40 yang mana dekat situ dia tulis lah, puasa tapi tak solat, puasa sah tapi tak diterima, sia-sia menahan lapar dan dahaga. Dan dekat situ ada gambar karikatur yang menyerupai Ustaz Azhar Idrus. Dan pada aku, bila aku baca quote tu, aku anggap itu sebagai satu nasihat dan juga reminder untuk kita semua supaya mengerjakan kedua-dua yang wajib ni. Tapi berlainan dengan sebahagian daripada netizen yang mana ada yang menganggap benda ni sebagai beban kepada mereka, sampaikan diorang sanggup untuk hantar komen yang mana antara yang aku baca, sebab tu malas dah nak puasa. Dulu aku puasa penuh tapi ada orang tegur buat apa puasa tapi solat jarang buat. Sekarang bila aku dah tinggal puasa, aku makan depan diorang, tahu pula diorang suruh aku puasa balik. Aku cukup benci orang jenis hukum ni. Dia buat negara ni macam Taliban lah. So soalan dia dekat sini, engkau puasa ataupun kau solat tu atas dasar kau ikut trend, kau ikut kawan-kawan, kau ikut apa yang manusia cakap, itu salah sama sekali. Itu bukan sebab kenapa kita sembahyang. Kita sembahyang, kita puasa kerana kita nak dapat keredaan dan juga kita nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada pula yang komen, susahlah ustaz tak ada tauliah ni, kerja dia nak kelirukan masyarakat je, pergilah rujuk jahid sebelum tentukan hukum. Seriously, ini bukan fatwa ataupun ini bukan arahan directly daripada Ustaz Azhar Idrus, tapi ini ialah satu benda yang memang wajib kita buat sejak daripada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad SAW dapat perintah direct daripada Allah Subhanahu Taala. Ini bukan cerita tauliah ke tak ada tauliah, benda ni memang standard. Jom makan nasi, lantaklah bila puasa orang cakap tak solat tak sah puasa, bila tak puasa suruh orang puasa, lantak lah, tak payah buat semua. Nampak? Aku rasa macam orang yang komen ni, dia punya otak dia otak pramatang. Sebab itu masa kecil-kecil orang ajar sensori, kau kena ikut, barulah sel-sel otak kau tu berhubung. Habis tu kau ingat kau solat dengan puasa dah confirm diterima. Masalahnya kalau kata kau tak solat, kau tak puasa, lagilah confirm memang tak diterima. At least sekurang-kurangnya kita berusaha untuk buat apa yang wajib. Dan sama ada diterima ataupun tak, itu bukan soal makhluk, tapi itu akan ditimbang oleh Allah SWT nanti. Ini pun antara yang bodoh jugalah. Entahlah pak-pak ustaz ni main sebut je pakai sedap mulut walaupun betul. Dah tahu betul main sedap mulut apa. Ini buatnya yang dengar tu baru nak berjenak-jenak beramal, dapat statement macam ni, mau tak puasanya. Itu bila kau anggap apa yang kau buat tu, puasa dan juga solat tu sebagai beban. Kau bukan anggap benda tu sebagai satu jalan untuk kau lebih mendekati Allah SWT. Banyak jugalah sebenarnya komen-komen daripada netizen ni, dan yang sedihnya mereka ni, kita tengok nama tu, kita yakin diorang ni Muslim. Dan sekarang ni korang faham tak bila kata aku tak sangka kita berada dekat zaman macam sekarang ni? Dia masalahnya puasa dan juga solat ni bukan arahan ketua kampung, bukan arahan menteri, bukan arahan mak bapak engkau, tapi ini ialah satu perintah daripada Allah SWT yang kita wajib kerjakan. Kau punya sembang macam kau tengah sembang dengan balaci kau. Jadi apa punca timbulnya makhluk-makhluk macam ni? Aku percaya orang macam ni sebenarnya memang dah wujud lama, sejak daripada zaman tok nenek moyang kita lagi. Tapi disebabkan oleh kepesatan internet, zaman teknologi sekarang ni, maksudnya semakin lama semakin ramai makhluk-makhluk macam ni yang berkembang biak. Sebab apa? Diorang tahu dekat internet tu ramai yang terbuka untuk bagi statement diorang berkenaan dengan agama, yang mana diorang dah tahu dah they are not alone. Diorang dah bukan kesorangan lagi lah dekat dunia ni. Kalau dulu kita masih lagi boleh bendong, sebabnya bila kata seorang yang mempersoalkan pasal hukum hakam agama ni, ada group of people, environment dekat diorang punya jiran-jiran ke kawan-kawan ke apa semua ke yang akan bantu, yang akan tolong. Tapi sekarang ni diorang dah dapat diorang punya klik. Walaupun diorang tak kenal satu sama lain, diorang tak pernah berjumpa satu sama lain, tetapi diorang sentiasa berinteraksi dan juga diorang sentiasa dapat info-info pasal makhluk-makhluk seumpamanya yang sentiasa mempersoalkan hukum hakam agama. Sebab tu diorang makin berani, tambah pula dengan lemahnya penguatkuasaan dekat Malaysia ni. Badan yang bertanggungjawab memang lembik, dan juga alasan standard yang diorang akan bagi, kami monitor, kami akan monitor, kami tengah monitor, kami telah monitor. Monitor je lah diorang sampai bila. Kau setakat monitor ni, aku pun ada weh. Kita bukanlah nak suruh pihak berkuasa untuk stop setiap aktiviti rakyat Malaysia ni, tapi masalahnya bila kata berlaku sesuatu event yang bercanggah dengan agama, sebagai contoh sebelum ni Women's Day yang dibanjiri oleh mereka daripada golongan LGTV, golongan-golongan pelangi ni. Apa tindakan daripada pihak berkuasa? Tak ada.
Ini korang tengok, Pop Confused join Women's Day. Dah memang nampak dah, diorang sendiri pun confused dengan jantina diorang. Lepas tu diorang pun confused juga. Event ni Women's Day. Women's Day ni apa benda? I confused. Tak apalah, I pergi lah berarak. Dan yang sedihnya, kita tengok dekat dalam perhimpunan macam tu, ramai kaum Muslim bertudung litup elok yang pergi join juga rally ni, kononnya demi hak asasi manusia. Kepala otak dia. Bila dah tersebar video tu, gambar dah banyak benda semua, apa tindakan pihak berkuasa? Tak ada. Sebab itu diorang makin berani untuk buat benda-benda macam ni. Apa pun aku tak tolak kemungkinan sebahagian daripada yang komen ni, diorang gunakan fake account, ataupun satu lagi berkemungkinan diorang ni atheist ataupun tak ada agama, tak percaya kepada mana-mana agama. Dan aku percaya ada juga antara diorang ni sebenarnya non-Muslim yang menyamar sebagai Muslim untuk create havoc. Aku nak kongsi sikit pengalaman aku. Memang dekat dalam Islam dah termaktub kita jangan buka aib sendiri. Tapi sekiranya apa yang aku buka ni dapat bagi inspirasi dan juga dapat bagi teguran dan juga bagi pedoman kepada korang, aku rela. Aku ni bukan sejenis orang yang solat. Sebelum ni pun memang pernah bertahun aku tak solat, walaupun dalam hati aku tu rasa bersalah sangat-sangat. Tapi aku tetap juga macam duk cakap kata, okay, tak apalah, nantilah. Memang aku drag bertahun-tahun sampailah satu masa tu aku memang dah tak boleh nak tahan lagi dah. Aku rasa bersalah sangat, makanya aku pun start bersolat. Dan waktu tu ialah pada waktu bulan puasa, yang mana pada waktu tu aku bekerja makan gaji. So nak dijadikan cerita, aku kerja dekat satu company ni yang mana diorang kat sana tu boleh nampak lah diorang punya liberal tu kan. Dan bila kata aku berubah tu, dia punya treatment tu memang berbeza lah, senang cakap. Berlainan lah dengan waktu aku baru masuk dekat company tu. Memang ditekan dan tertekan. Nak pula pada waktu tu aku dapat surat warning daripada company. Lepas tu aku decide untuk aku berhenti. Dan ada orang terdekat dengan aku cakap, perasan tak bila aku start solat, benda-benda ni semua jadi. Aku cuma diam, aku cuma senyum, dan aku pada waktu tu memang aku berserah 100% kepada Allah SWT. Kalau kata ini ialah dugaan untuk uji betapa kuatnya aku punya istiqomah untuk bersolat, aku terima. Dan jujurnya memang betul, walaupun aku tak solat, tapi setiap tahun aku tak pernah miss untuk berpuasa. Dan aku sangat sedar aku puasa sia-sia sebab aku tak solat. Cuma korang kena ingat, solat tu tiang agama. Dan antara benda yang buat aku trigger untuk aku start solat tu ialah bila kata aku dapat quote macam ni, sejahat mana pun kita, solat jangan tinggal. Kau buatlah apa benda yang kau buat, kau solat. InsyaAllah sikit demi sikit perasaan ataupun sifat negatif tu akan dikikis keluar daripada badan kau dan digantikan dengan benda positif. Cuma sekarang ni, apa yang penting, kita solat dan kita yakin inilah jalan terbaik untuk kita cari keredaan Allah SWT. Dan Alhamdulillah, walaupun solat aku tak sempurna, kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang tertinggal, tapi aku cuba sedaya upaya untuk jadi seorang Muslim yang sejati, daripada seorang yang setan lah, senang cakap kan. Setan tu masih ada lagi lah, tapi macam mana pun solat aku takkan pandang ringan. So aku faham yang berkata ni bukan apa, diorang sebenarnya ada masalah hati, ignorance, hati kering dekat dalam tu. Dia kalau dijentik dekat dalam hati diorang tu perasaan tanggungjawab untuk ikut perintah Allah SWT, insya-Allah even kita takkan berani pun keluarkan ayat-ayat yang macam mana yang aku baca, yang mana yang aku tunjukkan dekat korang dekat dalam video ni. Sebab kita akan tahu setiap perkataan yang kita keluarkan dekat social media, apa yang kita cakapkan, semua tu ada berat masing-masing yang akan dituntut dekat akhirat kelak. Dan percayalah, korang dengar cakap ni bukan daripada seorang ustaz, tapi daripada seorang yang masih lagi cuba untuk mencari keredaan Allah dan masih lagi cuba untuk mengenal agama dia sendiri. Macam aku cakap tadi, walaupun aku diuji yang mana aku dapat treatment yang lain daripada sahabat-sahabat ataupun office mate aku yang bekerja dengan aku, tapi aku tak peduli pasal benda tu sebab aku solat. Aku cuba untuk berubah bukan sebab manusia, tapi disebabkan aku nak kasih sayang daripada Allah SWT. Itu yang penting pada aku. Kasih sayang makhluk mungkin berubah, tapi kasih sayang Allah kepada kita takkan pernah berubah sampai hari kiamat pun. Korang kena ingat benda tu semua. Jadi kepada kita semua, didiklah anak-anak, adik-adik, saudara kita, keluarga kita, kenalan kita. Jangan sesekali kita tinggalkan apa yang diwajibkan kepada kita untuk buat. Kalau tak mampu, tak larat nak puasa, walaupun korang dah cuba, tak ada masalah, korang solatlah dulu. Lepas tu cubalah belajar berpuasa sikit demi sikit. Korang tak malu ke? Even Dr. Sowinci yang bukan Muslim tu pun tiap-tiap tahun berpuasa ikut kita puasa setiap bulan Ramadan. Tambah pula sekarang ni dia tambah, dia nak puasa 6 pula. Yang korang ni Muslim, bukan setakat tak berpuasa, bukan setakat tak bersolat, korang kutuk agama korang sendiri. Gila tak gila korang ni? Apa pun, dengar nasihat ni. Air longkang dicari-cari,
balik rumah tangan menggerutu. Jangan dekat dengan munafik, takut terjangkit bodoh tu. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.